Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam 888888 edisi 31 Mei 2023. Saudari, kelestarian alam sekitar merupakan perlindungan terhadap alam sekitar menerusi proses pembaikan serta pemeliharaan sistem ekologi dan sistem pertahanan kehidupan. Namun, masyarakat masih kurang sedar akan kepentingan kelestarian alam sekitar. Justeru, laporan Brundtland 1987 diwujudkan bagi melaksanakan pembangunan berterusan atau mampan yang memberi penekanan tentang pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kesedaran masyarakat akan pembangunan lestari. Laporan ini membuka tirai 888-888 tahun 2023. Tindak balas terhadap kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai isu alam sekitar yang membawa kepada penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan masalah persekitaran lain yang berkaitan dengan peningkatan taraf hidup penduduk dunia telah menyebabkan World Commission on Environment and Development WCED mengeluarkan laporan Brundtland pada tahun 1987 yang memperkenalkan konsep pembangunan lestari. WCED yang juga disebut Suruhanjaya Brundtland telah ditaja oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan dipengerusikan oleh Perdana Menteri Norway Gro Harlem Brundtland yang telah ditugaskan untuk mencadangkan penyelesaian jangka panjang untuk mewujudkan pembangunan lestari dan meneruskannya ke abad ke-21. Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar, Raja Nur Nadia Raja Ahmad Syafiee akan menjelaskan dengan lebih lanjut akan kandungan laporan Brundtland 1987. Alam sekitar kita semakin tenat. Saya ingin memberitahu umum mengenai kepentingan melestarikan alam sekitar kita. Merujuk kepada laporan Brundtland 1987, bangunan lestari dikatakan sebagai pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan kemampuan generasi masa akan datang. Laporan tersebut meliputi bab-bab yang merangkumi topik pembangunan lestari, peranan ekonomi internasional, populasi dan sumber manusia, keamanan makanan, spesies dan ekosistem, tenaga industri dan prinsip-prinsip undang-undang yang diusulkan untuk pelindungan alam sekitar. Laporan ini bertujuan untuk meneroka sebab-sebab kemerosotan alam sekitar, memahami hubungan antara equity sosial, pertumbuhan ekonomi dan masalah persekitaran yang berlaku. Jadi dapat dilihat laporan ini dapat membantu kita memahami bahawa setiap individu perlu berusaha untuk memastikan bahawa sumber alam sekitar yang didiami sekarang digunakan sebaiknya agar generasi masa hadapan tidak menerima impak negatif berdasarkan perbuatan kita pada masa kini. Guru dilihat sebagai ejen paling berkesan di sekolah dalam menerapkan pendidikan lestari alam sekitar dalam diri murid-murid. Berdasarkan laporan Brundtland ni juga, jelaslah bahawa pendidikan lestari perlu dilakukan kerana menerusinya pembelajaran untuk memahami interaksi manusia dengan alam sekitar dan bagaimana alam sekitar ni diuruskan dengan bijaksana dan bertanggungjawab ke arah kelestarian hidupan di bumi dan dapat diterapkan dalam diri individu. Proses ini melibatkan pendidikan tentang alam sekitar, melalui alam sekitar dan untuk alam sekitar. Jadi sebagai sokongan kepada laporan Brundtland ini, Malaysia juga melaksanakan pendidikan pembangunan lestari atau Education for Sustainable Development ESD. Di Malaysia, pelaksanaan sekolah lestari dilaksanakan dalam bentuk pertandingan yang dikenali sebagai pertandingan sekolah lestari Anugerah Alam Sekitar SLAAS sejak tahun 2005 dan terbuka kepada sekolah-sekolah peringkat rendah dan menengah. Jadi kita dapat untuk pengetahuan umum sekalian, 3 pihak yang terlibat untuk memantau pelaksanaan program tersebut ialah Bahagian Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Alam Sekitar iaitu Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, dan terakhir sekali ialah Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari iaitu di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya sampaikan kepada umum. Saya berharap individu-individu semua dapat memberikan semangat yang wajar untuk memastikan alam sekitar kita terpelihara. Baiklah, itu sahaja.
Oleh itu jelaslah laporan Brundtland 1987 telah menjadi asas yang penting dalam pelaksanaan pembangunan lestari alam sekitar di Malaysia melalui konsep ESD iaitu Education for Sustainable Development. Sekian laporan. Sebelum melabuhkan tirai, apakah perbezaan awak dengan tupai? Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah, tapi awak jatuh ke dalam hati saya. Teruskan bersama 888 888.